Saya Nafizati Farahin binti Roslan. Saya merupakan pelajar daripada University College of Yayasan Pahang. Saya berasal daripada Terengganu dan saya mengambil bidang Diploma Pendidikan Awal Kanak-kanak. Saya akan terangkan jenis-jenis pencemaran. Pencemaran dikategorikan kepada dua, iaitu pertama ialah pencemaran disebabkan oleh faktor semula jadi. Pencemaran ini berlaku disebabkan oleh bencana alam seperti letusan gunung berapi, ribut taufan dan gempa bumi. Kategori kedua ialah pencemaran disebabkan oleh faktor manusia. Pencemaran ini berlaku disebabkan oleh sikap manusia sama ada disengajakan atau tidak disengajakan. Terdapat 5 pencemaran. Pertama, pencemaran air. Kedua, pencemaran udara. Ketiga, pencemaran tanah. Keempat, pencemaran bunyi. Dan kelima, pencemaran pepejal. Sekarang mari kita lihat satu persatu. Pencemaran pertama ialah pencemaran udara. Ia disebabkan oleh aktiviti pembangunan dan perindustrian. Ia disebabkan oleh pelepasan nitrogen, bahan-bahan kimia yang boleh membawa kesan kepada kehidupan alam sekitar. Yang kedua disebabkan oleh kenderaan motor. Setiap kenderaan motor memerlukan tenaga yang banyak untuk bergerak dan ini melalui proses pembakaran bahan api fosil untuk menghasilkannya. Pencemaran yang kedua ialah pencemaran air. Ia disebabkan oleh kemasinan dan saliniti. Ia berlaku apabila air garam dari lombong dilepaskan ke dalam air tawar. Sebahagian habitat yang hidup akan musnah apabila air tawar itu menjadi payau. Yang kedua disebabkan oleh pembuangan sampah. Ia disebabkan oleh pembuangan sampah di dalam laut atau di tepi pantai. Ia akan menyebabkan air menjadi kotor dan keruh dan bekalan untuk mendapat air bersih terjejas. Pencemaran yang ketiga ialah pencemaran tanah. Ia disebabkan oleh pembuangan sampah yang tidak terkawal. Kualiti air tanah akan berkurang disebabkan oleh bahan cemar dari sampah. Plastik dan logam sulit merupakan dua sampah yang dapat memberi kesan buruk. Yang kedua disebabkan oleh pembuangan sisa toksik dan nuklear. Ia disebabkan oleh bahan buangan daripada kilang termasuklah minyak, sisa toksik dan sisa-sisa kilang. Pencemaran tetap berlaku walaupun bahan sudah ditanam. Pencemaran ketiga ialah pencemaran bunyi. Pencemaran bunyi ialah bunyi bising yang keterlaluan yang boleh memekakkan telinga individu yang mendengar. Ia biasanya berlaku apabila bunyi melebihi 80 desibel. Pencemaran bunyi terjadi disebabkan oleh kawasan pembinaan dan kuari. Kerja-kerja pembangunan melibatkan kren, gerudi, cerucuk besi dan lain-lain. Ia boleh merosakkan suasana aman di sesuatu kawasan. Sebab kedua ialah aktiviti atau tabiat manusia. Sesetengah orang suka memasang radio, televisyen dan alat hiburan seperti karaoke dengan kuat sehingga mengganggu ketenangan kawasan perumahan. Pencemaran yang kelima ialah pencemaran sisa pepejal. Ia disebabkan oleh sikap masyarakat yang suka membuang sampah merata-rata tanpa rasa prihatin terhadap alam sekitar. Yang kedua disebabkan oleh proses urbanisasi dan perindustrian yang pesat. Ia disebabkan oleh penambahan populasi penduduk dan digabungkan dengan pertumbuhan besar penduduk di kawasan bandar yang meningkatkan penghasilan sisa pepejal. Kesan-kesan terjadinya pencemaran. Kesan pencemaran udara ialah kesan kepada manusia yang boleh menyebabkan manusia mempunyai penyakit lelah dan mengurangkan fungsi paru-paru. Kesan kedua, kesan kepada tumbuhan, mengalami kerosakan nekrosis atau keguguran daun dan pertumbuhan terbantut. Ini menyebabkan penduduk bumi kekurangan sumber makanan dan ekonomi bermasalah. Kesan pencemaran air. Pertama, kesan kualiti air. Ini menyebabkan seluruh kawasan saliran laut akan menjadi panas dan hidupan di kawasan itu sukar untuk beradaptasi kerana keadaan suhu air yang tinggi. Kesan kedua ialah sistem air bawah tanah tercemar. Apabila berlaku hujan lebat atau loji pecah, sisa-sisa ini mengalir di dalam sistem saluran utama seperti parit dan sungai. Ia mengakibatkan sistem air tercemar. Kesan ketiga ialah kesan pencemaran tanah. Pertama, penyebaran kuman dan penyakit.
haiwan-haiwan perosak seperti tikus, lipas dan lalat akan berkerumun di kawasan tanah yang tercemar. Seterusnya, menyebarkan kuman dan berlaku keracunan makanan. Kedua, berlaku hakisan tanah. Berlaku hakisan tanah dan akan menyebabkan bencana tanah runtuh bukan sahaja merugikan dari sudut kewangan, maka mengancam keselamatan dan nyawa masyarakat. Kesan keempat ialah kesan pencemaran bunyi. Pertama, kesan kepada manusia. Apabila organ telinga menerima kesan bunyi yang kuat, pendengar akan mengalami masalah pendengaran, terutamanya kanak-kanak. Ia juga boleh menjadi tekanan kepada manusia. Yang kedua, kesan terhadap persekitaran. Ia dapat mengganggu minda daripada fokus dan berfikir dengan tenang serta menyukarkan komunikasi antara satu sama lain. Ia juga memberi kesan buruk kepada haiwan dengan mengubah sensitiviti terhadap daya mengesan dan mengelak pemangsa atau mangsa. Kesan kelima, kesan pencemaran sisa pepejal. Banjir. Sistem saliran dipenuhi sampah sarap serta perangkap sampah tidak diselenggarakan yang boleh menyekat aliran air dan menyebabkan air bertakung. Kesan kedua ialah kesan terhadap kesihatan. Sisa pepejal yang tidak terurus menarik perhatian vektor pembawa penyakit seperti haiwan dan serangga. Akibatnya, penyakit dan virus seperti denggi dan leptospirosis. Rumusannya, alam sekitar yang sihat amat penting dalam kesejahteraan rakyat. Semua pihak perlu bekerjasama menggabungkan tenaga dalam pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar demi menjamin kualiti masa hadapan.